A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qad addai amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amma ba'd. Yang dimuliakan, yang berbahagia Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, ustazah-ustazah, ustaz-ustaz, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah kurnia Allah, maka kita dipertemukan pada malam ini, diberi nikmat dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah sebenarnya Tuhan, tempat pergantungan sekalian dan seluruh makhluk. Makhluk dia tak boleh bergantung dengan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hebat mana manusia, manusia mesti bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ke mana manusia pergi, manusia jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia mengharapkan Allah masa hidup dan juga selepas mati. Masa hidup ni kita segar ni, boleh makan, boleh minum, boleh berjalan, sehat, nikmat banyak, kita bergantung dengan Allah. Bila mati, lagi manusia bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia merasakan bahawa Allah tak perlu dalam kehidupan dia. Ada orang merasakan bahawa dia cuma perlukan Allah di saat-saat genting. Masa sehat, masa dapat nikmat, boleh bergelak ketawa, tak payah ikut perintah Allah. Tiba dalam keadaan dia diseprit, dalam keadaan dia tertekan, dalam keadaan dia tak tahu nak ke mana-mana. Kadang-kadang orang yang bukan Islam pun dia mengaku bahawa di sana ada satu kuasa yang maha berkuasa, the super power. Dalam keadaan walaupun dia tak beriman, walaupun dia tak Islam, bila dalam keadaan tertekan, tersepit, kadang-kadang terkeluar dalam mulut dia, oh my God. Tapi God dia tu tak sama dengan God kefahaman kita tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Memang naluri dan fitrah manusia, dalam diri manusia ada mengakui di sana ada suatu super power yang maha hebat, yang maha agung. Siapa dia? Bukan Ultraman, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita mengaku Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, maka kita kena laksanakan perintah Allah yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada kita. Muslimin, muslimat sekalian, kita sambung pengajian dalam surah Yasin. Dalam kitab ini, kita telah pun membicarakan sehingga ayat yang ketiga. Malam ini masuk perbicaraan ayat yang keempat dalam surah Yasin, iaitulah firman Allah Ta'ala, ala siratim mustaqim, yang tetap di atas jalan yang lurus, yakni agama Islam. Sebelum ni Allah Ta'ala telah bersumpah dengan menyebut Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan bijaksana. Innaka laminal mursalin, wahai Muhammad, engkau adalah daripada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan itu Allah Ta'ala kata apa? Ala siratim mustaqim, yang tetap di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa dia? Iaitulah agama Islam. Agama yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam inilah sebenarnya agama yang dibawa oleh seluruh nabi-nabi
dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang datang daripada Allah, yang dibawa oleh nabi-nabi dan para mursalin, ialah agama Islam. Agama nak ajak manusia supaya tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada manusia yang terima agama itu, menjadi manusia yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka muslim, mereka menyerah diri pada Allah Subhanahu wa taala, terima perintah Allah Subhanahu wa taala. Berlalu zaman yang panjang, sikit demi sedikit ajaran agama itu ditinggalkan, tinggal, sehingga akhirnya habis agama itu dalam diri mereka, menyebabkan mereka kembali kufur, derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala utus lagi nabi dan rasul. Untuk apa? Nak ajak manusia supaya balik menyerah diri pada Allah. Ajak manusia supaya terima perintah Allah Subhanahu wa taala. Islam mereka. Kemudian berlaku lagi silih ganti zaman, masa dan juga generasi, pakat tinggal sesat. Bila sesat, Allah Ta'ala utus lagi nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Untuk apa? Ajak manusia supaya beragama dengan agama Islam, ikut dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kata sirat bererti jalan. Dalam tafsir ini disebut, dalam kitab ini disebut, perkataan sirat itu ala siratin. Sirat itu ialah jalan, dan terkadang juga bermakna hari kiamat, iaitu jambatan yang melintasi neraka yang kelak akan dilalui manusia. Titian sirat itu disebut juga, sirat itu sebagai titian sirat, jambatan yang akan dilintasi oleh manusia untuk selamat daripada neraka. Tak masuk neraka, tapi sampai ke destinasi kehidupan yang dinikmati oleh manusia. Apa dia? Iaitulah jannah ataupun syurga. Jadi perkataan sirat itu bererti jalan, dan digunakan juga sebagai jambatan yang untuk melintasi neraka yang akan dilalui oleh manusia di hari akhirat. Setiap orang berbeza-beza keadaannya ketika menyeberangi jambatan tersebut. Orang kafir, maka ia akan kesulitan dan akhirnya terjatuh masuk ke dalam neraka. Sedangkan orang yang beriman, maka ada yang berjalan di atasnya dengan kecepatan kilat. Ada pula menggunakan kenderaan, dan ada pula yang merangkak. Semua itu gambaran dari amal ibadah yang dilakukan ketika di dunia, yang mampu menolong meniti jambatan yang lebih halus dari mata pedang adalah Al-Quran. Yang boleh tolong manusia untuk selamat di atas sirat, di atas jambatan itu ialah apa dia? Iaitulah Al-Quran. Umat akhir zaman yang akan membantu kita ni, yang akan membantu kita ialah bila kita berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan syariat, ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan selamat. Dan keadaan manusia ni berbagai-bagai dan berbeza-beza dalam nak melintasi sirat, titian sirat tersebut. Ada yang cepat, ada yang laju, ada yang merangkak. Bahkan kalau kita tengok ada satu hadis maudhu' dan hadis palsu, disebut sebagai hadis palsu, yang menceritakan satu orang sahabat yang dikatakan berjalan merangkak di atas titian sirat, yang dikatakan siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Hadis ni sangat terkenal di kalangan masyarakat kita, yang menceritakan bahawa Abdurrahman bin Auf satu hari dia balik membawa dagangan dia yang sangat banyak. Kemudian Aisyah bagi tahu kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa harta orang yang banyak itu, harta satu-satu orang itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada di kalangan manusia yang kaya yang akan masuk syurga dalam keadaan merangkak, dan salah seorangnya Abdurrahman bin Auf. Ulama-ulama hadis menegaskan bahawa hadis ini adalah hadis maudhu', hadis yang direka-reka oleh musuh Islam. Kerana apa? Kerana memang Abdurrahman bin Auf adalah satu orang saudagar yang sangat kaya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang menggunakan harta dia untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dialah di antara orang yang pergi ke kedai-kedai. Dia ketuk pintu kedai, tanya tuan kedai, siapa ada berhutang dengan kamu? Pergi kedai ni tanya siapa ada hutang, kemudian dia tolong bayar hutang orang yang berhutang, dan dia kata tolong jangan bagi tahu bahawa Abdul Rahman yang bayar hutangnya. Dia cari ni, dia cari orang-orang, dan dialah di antara orang yang menjadi bank kepada negara ketika itu. Dan dia di antara salah seorang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan infaknya yang sangat banyak, dia ni tak sayang harta, berjuang habis-habisan tapi masuk syurga dalam keadaan merangkak. Hadis itu adalah hadis palsu kata ulama-ulama hadis, tapi masyhur di kalangan masyarakat kita. Tuan-tuan boleh carilah satu buku hadis yang disebut hadis palsu tetapi glamour ataupun masyhur dalam masyarakat kita. Ada banyak hadis-hadis palsu. Ada satu buku yang ditulis oleh satu orang penulis mutaakhir ini, dan sahabat saya dia jadikan silibus pengajian hadis maudhu', hadis palsu tapi masyhur ataupun glamour di kalangan masyarakat. Jadi nak cerita apa tuan-tuan? Betul, harta kita akan dinilai, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dapat, ke mana kita belanjakan. Dari mana kita ambil, ke mana kita infakkan harta itu. Memang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abdul Rahman berjalan dalam keadaan merangkak adalah satu perkara yang ditambah-tambah, dan ini adalah hadis maudhu' yang Nabi tak sebut, tapi masyhur. Ada yang menyebut bahawa hadis ini saja direka-reka oleh musuh-musuh Islam supaya apa? Supaya mereka tak nak umat Islam ni jadi kaya. Supaya mereka nak orang Islam ni lemah, ekonomi, miskin. Tak, Islam tak ajar begitu. Islam bukan ajar begitu, tak. Islam suruh kita kaya, dan dengan sebab kaya itulah Islam suruh kita menunaikan dan mengeluarkan zakat. Orang yang kaya, yang menunaikan hak harta benda dia di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah lebih mulia. Tapi kalau kaya haprak, baik tak payah. Kalau kaya jahat, yang ni memanglah adalah datang tu daripada sumber yang haram, dapat pula buat pula benda hak haram. Yang ni memanglah lagi tambah-tambah dosa dia. Tapi sumber tu sumber halal, dibelanjakan ke arah yang halal, yang baik, yang bagus, maka berlipat-lipat kali ganda ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjanjikan satu kebaikan, satu infak yang dibelanjakan oleh seorang hamba akan dibalas sehingga 700 kali ganda. Allah Taala menggalakkan kepada kita supaya infak harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan. Jadi dikatakan di sini bahawa perkataan sirat itu bererti jalan. Orang Melayu kadang-kadang dia terjemah jalan itu, dia terjemah itu ikut perkataan. Adalah cerita orang kata, orang Melayu pergi Mekah. Lepas pergi Mekah, dia sesat. Bila sesat, nak cakap Arab tak reti. Lah dia tu duk baca, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan lurus, tunjukkan kami jalan lurus. Sampai Arab pun faham, oh dia ni sesat ni. Sebab apa? Dah sesat, tak tahu nak ke mana, tak tahu nak ke mana. Jadi dia kata ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Banyak macam-macam tuan-tuan cerita ni. Ada juga orang kata perkataan haram jadah ke apa? Haram jadah. Perkataan tu tak molek, tapi makna dia tak molek. Ada orang kata perkataan ni pun ambil daripada Mekah. Betul ke tidak, Allahu a'lam. Tak betul gamaknya. Sebab orang Melayu pergi ke Mekah, dia sesat. Bila sesat, duk dengar Arab naik van tu. Kan kalau kita nak ke mikot di Tanim kan, dia sebut laju kan. Tanim. Apa benda Tanim? Rupanya dia nak ajak pergi mikot Tanim tu. Tanim. Bunyi Tanim je. Dia nak sebut Tanim. Dalam masa yang sama, kalau kita sesat dekat Mekah ni, orang kata susah-susah cari van yang sebut haram. Dia sebut haram tu bukan van tu, van haram. Van tu nak pergi ke Masjidil Haram. Arab dia tak sebut direct, dia tak sebut panjang. Dia akan sebut haram. Haram tu
dia nak pergi Masjidil Haram. Satu lagi van, dia akan sebut Jeddah, Jeddah, Jeddah. Dia nak pergi Jeddah. Orang Melayu pergi dengar ni haram, ni Jeddah, haram, Jeddah, haram, Jeddah. Balik-balik haram, Jeddah. Tak tahulah betul ke tidak. Ada orang kata. Jadi orang Melayu ni ikut suka dia je. Nak sebutnya sirat itu, perkataan sirat, perkataan jalan itu sebenarnya ialah agama Islam. Agama yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang kita minta setiap hari. Ketika kita baca Fatihah dalam sembahyang kita, paling kurang 17 kali satu hari, antara yang kita minta apa dia? Kita minta Allah Taala tunjukkan kepada kita jalan yang betul, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang Allah Taala redha kepada golongan-golongan itu. Termasuklah kalau kita dapat jalan yang lurus, kalau kita jumpa ataupun dapat Islam ni, inilah dia jalan yang betul. Jalan yang tak bengkang-bengkok, jalan yang menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala dan akan selamatkan manusia di atas muka bumi ini. Dan satu hadis diriwayatkan bila Nabi pernah satu hari berjalan dengan sahabat-sahabat. Nabi berjalan dengan sahabat-sahabat, kemudian Nabi berhenti, Nabi ambil satu ranting kayu, Nabi buat satu garisan yang lurus di tengah di atas tanah. Nabi ambil ranting kayu, Nabi pun buat lorik satu garisan yang lurus. Dan Nabi baca ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa anna hadza sabil wa anna hadhihi sabili. Allahumma salli ala. Saya lupa ayat tu. Maksudnya Allah Taala kata, dan inilah dia wa anna. Lupa. Allahumma salli ala Muhammad. Wa anna hadhihi sirati mustaqiman fattabi'u. Kalau tak silap saya, wa anna hadhihi lupa dah. Mana ustaz? Mana Imam Izzuddin? Wa anna hadhihi sabi Allah bersalam. Tak ingat. Maksudnya antara mafhum daripada ayat tersebut, dan wa anna hadhihi sabi wa anna hadhihi wa anna Allah. Dia dan lupa kepala tu payah, nak ingat ke ekor tu payah. Dan inilah dia jalan aku yang lurus, fattabi'uh, maka kamu ikutlah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subula, dan jangan sekali-kali kamu ikut jalan-jalan yang bengkang-bengkok. Sambil Nabi buat di kiri dan kanan lorikan-lorikan yang lain. Mula-mula Nabi buat satu garis lurus, kemudian tepi-tepi ni Nabi buat cabang-cabang dia. Nabi baca firman Allah Ta'ala, dan ikutlah jalan aku yang lurus ini, jangan kamu ikut kiri dan kanan ini. Nabi memberi ingat kepada sahabat Ridwanullah Ta'ala alaihim ajma'in. Satu hari kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita jalan yang lurus ini. Adapun makna umum dari kata sirat adalah jalan yang lurus yang menghantarkan kepada tujuan dengan waktu yang cepat. Dalam buku dan kitab ini dia kata makna umum perkataan sirat itu menyebut ialah jalan yang dilalui yang boleh menghantarkan kita kepada satu-satu tujuan dalam waktu yang cepat. Disebutkan dengan mustaqim, dengan lurus, sebab jalan yang lurus lebih cepat menyampaikan seseorang kepada tujuannya dibandingkan dengan jalan yang berliku-liku. Jalan yang lurus ini, kalau kita nak pergi satu-satu tempat ikut jalan straight je, adalah lebih senang dan lebih cepat berbanding dengan jalan yang bengkang-bengkok. Hari ini ada lebuh raya. Kalau lalu ikut lebuh raya, maka lebih laju ataupun lebih cepat. Boleh speed. Boleh lajulah. Kalau ikut jalan lama, orang Banjar kata uyuh. Saya tadi mesyuarat di Jais. Mesyuarat petang. Balik tu nasib baik habis mesyuarat sebelum pukul 5. Sempatlah juga sampai ke sini. Kalau ikut jalan biasa, confirm tak ada sampai. Maknanya kalau jalan biasa, lalu pula ikut ijuk, ikut rawang ke ikut mana? Zaman dulu-dulu tu. Saya ingat lagi masa zaman kecil-kecil,
Daripada Selangor nak pergi ke Pahang naik bas 1 hari tak cukup pun. 1 hari tak cukup. Turun naik bas pula loncat-loncat. Daripada Sungai Besar ni sampai mana? Tanjung Karang. Tanjung Karang naik bas turun Kuala Selangor. Kuala Selangor pula tu lalu ikut Ijuk tu. Lalu jalan lama tu. Tu kona sampai dekat kadang-kadang ambil sampai bas stand Kelang. Kadang-kadang sampai Pudu Raya. Dari Pudu Raya tu pula nak ambil bas tu pergi sampai Segamat tu. Dari Segamat tu pula tu. Oh, jauh tuan-tuan. Dah lah zaman dulu bas pun jenis jenis tingkap naik atas tu. Tarik turun bawah tu takkan tak ingat. Bukan zaman macam kita ni. Lepas tu ramai pula naik. Lepas picit loceng. Lepas picit loceng. Bila nak sampai? Baru 1 kilometer ting, berhenti pula. Ada pula nak naik. Kemudian ni 2 kilometer jalan ting, berhenti pula bah. Jalan 1 kilometer pula, orang lain pula tahan. Allahu Akbar. Zaman tu. Jalan pula bengkok. Lambat. Ada highway, jalan straight, jalan lurus. Maknanya cepat sampai. Jadi disebut dalam buku ini menyebut makna umum ataupun maksud umum jalan yang lurus itu ialah supaya kita ni cepat sampai kepada tujuan yang dituju itu. Dan disebut juga manusia lazimnya suka terhadap jalan yang lurus yang menghantarkan mereka kepada tujuannya dengan cepat. Demikianlah Allah menurunkan manhaj sebagai pedoman, ibaratnya jalan yang lurus yang segera menghantarkan manusia kepada keredaannya. Manhaj itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah menghantar manhaj kepada manusia, menghantar satu pegangan, satu syariat kepada manusia, yang syariat itu bila manusia amalkan dalam kehidupan akan membawa manusia beroleh redha Allah Subhanahu wa taala. Apa dia syariat itu? Iaitulah syariat Islam. Dengan Islam. Sebab tu tak ada sebab orang nak tolak Islam. Tak ada sebab. Ada orang hari ni mungkin sebab dia tolak Islam, dia tak nak Islam dengan menganggap dia akan boleh keuntungan duniawi, tapi sebenarnya tak. Ada orang tolak Islam tak untung. Tengok penerbangan Malaysia Airline System. Malaysia Airline System mengumumkan kerugian yang ditanggung bukan sikit-sikit punya rugi, bilion tuan-tuan. Bilion rugi. Dalam masa yang sama mereka tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Malaysia Airline System juga ada menyediakan minuman arak. Ada menyediakan minuman arak. Kalau tak ada arak, nanti perniagaan kita rugi. Ini di antara hujah dan juga alasan. Tak ada arak, kita tidak menepati piawai dan standard antarabangsa. Jadi nak kejar standard dan piawai antarabangsa supaya kita tak rugi, maka kita kena ikut masyarakat antarabangsa. Apa barang naik emas tak ada arak? Jadi pelancong tak nak naik kapal terbang kita, nanti kita akan rugi. Logik akal manusia fikir begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya yang mengatur rezeki untuk manusia. Kalau pengurusannya baik, pengurusannya bagus, dari sudut urus takbirnya elok dan bagus, insya-Allah di sana ada berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa salah kita sebagai sebuah negara yang mempamerkan ni dia Islam, penerbangan kita tak perlu kepada arak. Kemudian pramugari yang ada tu, apa salahnya memberikan pada mereka supaya menutup aurat? Yang tak nak tu lain hal lah. Tapi ada pramugari yang mereka ni ada kesedaran agama dan mereka ni nak menutup aurat. Cumanya dari sudut peraturannya tidak boleh begitu. Nak jadi pramugari mesti kena pakaian macam ni. Tu yang jadi susah tu. Nasib baik pergi ke Mekah tu pramugarinya tak pakai macam tu. Betul tuan-tuan. Kita naik kapal terbang pergi ke Mekah tu, nasib baik pramugari penerbangan ke Mekah tu pakai molek.
Kalau penerbangan ke Mekah tu pramugari pakai macam nak ke London, aku rasa susah. Susah sebab apa? Sebab ada orang yang kadang-kadang pergi ke Madinah dulu, tak ada masalah. Ada orang yang dia akan pergi ke Mekah dulu. Dua pilihan. Kadang-kadang penerbangan tu ke Mekah dulu. Siapa-siapa yang pergi ke Mekah dulu, dia akan berihram dan miqatnya sebelum landing kapal terbang. Betul? Jadi biasanya sebelum naik kapal terbang, dah siap-siap pakai pakaian ihram dah. Dah apa semua pakaian ihram apa semua, naik atas. Jadi sebelum sampai miqat, biasanya dia akan umumkan dan akan bagi tahu kepada penumpang-penumpang semua, siapa-siapa yang berniat untuk menunaikan haji ataupun umrah, sila niat di sebelum sampai ke miqat makani tersebut. Betul tuan-tuan? Betul. Betul. Kalau pramugari tu pakai macam penerbangan ke London, habis pak-pak haji kita tuan-tuan. Dah lah nak hulu pramugari pula pakai berdedah-dedah pula. Bawah ternampak, atas pun ternampak. Hulu pula tu kopi otis. Tanya nak kopi ke nak teh, duduk pula tunduk. Pak haji pula bila dah niat ihram, bila dah berpakaian ihram, kemudian bila dah berniat untuk menunaikan haji ataupun umrah dan dia telah berada dalam keadaan ihram, dia kadang-kadang dengan bini pun duduk jauh, jangan duduk ni. Tak boleh ni, nanti terlanggar pantang larang ihram. Datang pula pramugari pakai tak berapa nak senonoh, duduk tunjuk pula. Dah lah Pak Haji tu hak dalam tu tak bersarung. Pakai ihram mana bersarung dalam tu? Oi susah tuan-tuan. Susah. Jadi sebenarnya boleh. Bukan sahaja buat untuk penerbangan ke Mekah, ke Arab Saudi, ke Jeddah. Bukan sahaja itu. Bahkan ke seluruh destinasi, kita boleh meletakkan tata cara berpakaian yang seumpama itu. Tetapi kenapa tak buat? Konon-kononnya takut rugi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui. Jadi kena berubah. Dari sudut pengurusan, dari sudut pentadbiran kena berubah. Mudah-mudahan di sana ada barakahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja kita kena patuh perintah Allah bila nak ke Mekah, bila nak ke Madinah, ke tempat lain pun, di mana-mana pun kita kena patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Mekah, Madinah adalah bumi yang Allah Taala jaga, yang tidak ada kafir ada di dalamnya. Walaupun dulu, satu ketika dulu Mekah dihuni dan dia diami oleh ramai manusia yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejarah Islam bermula di mana? Nabi bawa Islam mula kat mana? Dekat Mekah. Ketika itu Mekah ramai kafir musyrikin Quraisy. Orang-orang Quraisy musyrik, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sejarah Madinah. Madinah ramai dihuni oleh orang-orang Yahudi, orang kafir Yahudi, tidak beriman. Tetapi Allah Ta'ala memuliakan Mekah dan juga Madinah menjadi bumi suci dan bumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak masuk di dalamnya orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena jaga adab dan tata susila kita, tetapi menjaga adab tata susila, menjaga syariat, bukan untuk ke Mekah dan ke Madinah sahaja. Sebaliknya, pergilah ke mana-mana pun orang Islam mesti ada syariat dalam diri dia. Jangan jadi berlakon depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian Allah Taala, kapal terbang berlepas kemudian hilang, tak tahu ke mana. Kalau yang hilang itu setakat motor EX5 biasa. Kalau yang hilang tu Toyota Alphard pun biasa. Biasalah. Apa hilang? Toyota Alphard Wildfire. Pelik pun baru lagi. W3451Q. Amboi, barunya. Hilang. Baru 2 hari parking kat rumah, hilang. Tu biasa. Ni kapal terbang tuan-tuan. Kapal terbang. Hilang pula, tak jumpa.
Dah lah tak jumpa, entah tak tahu ke mana, ghaib. Namun di sana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui ke mana dia sebenarnya. Teka-teki nak gambarkan manusia ni cetek sangat pengetahuannya. Kita rasa kita moden dah, maju dah. Ada kapal selam boleh menyelam, ada kapal boleh naik ke atas, ada amfibia boleh atas air, boleh atas udara, boleh semua hebat. Tapi nak cari itu pun lama tak jumpa. Apatah lagi bila manusia dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu atas dunia ni bila Allah Taala bagi hilang, bagi sesat, habis kerah tenaga. Sampai nelayan-nelayan pun duk cari kapal terbang sekarang ni tuan-tuan. Jenuhlah kita tak makan ikan lah bulan ni. Habis nelayan dah jadi cari kapal terbang sekarang ni. Jenuh tuan-tuan. Tapi nak cerita apa? Atas dunia ni, hak besar macam tu pun, kita duk bergantung mencari harap apa semua tak macam apa. Betapa kerdilnya kita. Kalau seorang-seorang kita nak cari, memang sampai kesudah lah. Apatah lagi bila manusia dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah padang mahsyar. Ketika mana di mahsyar esok-esok semua manusia dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada Adam sampai dunia kiamat, dan luah mana mahsyar itu Allah sahaja yang mengetahui. Masa tu baru kita tahu betapa maha agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dunia ni pun, nak cari atas muka bumi ni pun, kita rasa objek yang besar macam tu payah nak jumpa dengan alat teknologi. Apatah lagi bila manusia di mahsyar esok-esok yang dia bawa bekalnya hanyalah amalan dia sahaja tuan-tuan. Amalan dia je. Dengan amalan inilah yang menentukan manusia selamat ataupun tak selamat. Bayangkan tuan-tuan. Jadi dalam tafsir ini sebut bahawa Nabi SAW Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi SAW bawa Islam ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus, jalan yang Allah Ta'ala redha. Ayat yang kelima, Tanzilal Azizir Rahim. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani. Ayat yang kelima, Allah Ta'ala flashback balik. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Allah Ta'ala tafsir ayat yang kedua itu dengan ayat yang kelima. Allah Ta'ala kata apa? Quran tu yang penuh dengan bijaksana dan hikmah itu, Tanzilal Azizir Rahim, diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengasihani. Kata tanzil bererti turun dari atas ke bawah. Memanglah kita bila kita sebut turun daripada atas ke bawah. Perkataan tanzil itu turun dari atas ke bawah. Al-Quran berasal dan diturunkan dari zat yang maha tinggi. Kemudian disebutkan pula dua sifat Allah, iaitu yang maha kuat lagi maha pemberi rahmat. Al-Quran ni datang daripada Allah, yang Allah Subhanahu Wa Taala maha tinggi, maha agung. Dan kemudiannya disebutkan dua sifat Allah. Apa dia sifat Allah? Al-Aziz, Ar-Rahim. Yang pertama, Allah Maha Agung, Allah Maha Kuat, Allah. Dan yang kedua disebut Ar-Rahim, Allah Pemberi Rahmat. Al-Quran yang diturunkan Allah sebagai pedoman bagi umat manusia dalam bentuk perintah dan larangan. Kemudian manusia berhak untuk memilih antara taat atau ingkar. Namun Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Sekalipun baik ketaatan makhluknya maupun kederhakaan mereka tidak dapat mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun jua. Quran datang dari Allah sebagai pedoman bagi manusia, dan di dalamnya ada dua, iaitulah perintah dan juga larangan. Mana-mana perintah Allah kita kena buat, mana-mana larangan Allah kita kena tinggal. Kemudian manusia dia terbentang di hadapan mereka dua-dua ini, dan manusia memilih sama ada taat ataupun ingkar. Manusia boleh pilih taat, manusia boleh pilih ingkar, tapi balasan dia ada. Allah Ta'ala dah sebut dah, mu taat pada Allah, balasan dia begini.
Mu engkar derhaka pada Allah, balasan dia begini. Kalau mu tahan untuk diazab, kalau kamu rasa kamu hebat, silalah. Mu rasa mu hebat, tafadhal, silalah. Sebagai satu cabaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala menyatakan, kalau manusia buat baik, dia sedikit pun tidak akan memberi apa-apa kesan pada Allah Taala. Dan kalau semua manusia derhaka pun tidak akan memberi apa-apa kesan pada Allah Taala. Beza dengan kita, dengan makhluk. Kalau orang sokong kita, orang seronok, orang suka kita, orang puji kita, orang bagi pada kita, orang ikut kita, kita seronok, gitulah jadi pemimpin yang paling besar. Tapi bila orang tak sokong kita, orang menyampah kita apa semua, kita tinggal kerdil seorang-seorang je. Sebab itu lemahnya makhluk. Allah Ta'ala tak begitu. Kalau makhluk semua taat pada Allah, sedikit pun tidak menambah apa-apa pada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah memang dah sedia Maha Agung dan Maha Kaya. Dan kalau manusia mereka semua derhaka pada Allah, Allah tidak akan kurang sedikit pun keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata apa? Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Adakah manusia tidak memikirkan bahawa kami telah bagi kepada mereka ainain, dua mata, walisanan wasyafatain, dan juga lidah, dan juga dua bibir dan juga lidah. Mata dia boleh melihat, tengok color macam-macam, boleh kenal ni biru, ni hijau, ni oranye, ni purple, ni kuning, ni putih, ni apa, semua boleh kenal, boleh beza dengan dua butir mata. Artinya manusia boleh menilai. Tengok ni color apa ni? Biru. Ni color apa? Hijau. Ni nak color apa? Pilih sendirilah, sebab dia boleh menilai. Nak color ni? Tak nak. Nak color ni? Nak. Contoh, mana manusia dia tengok dengan mata, dia boleh menilai. Walisana wasyafatain, dan Allah Subhanahu wa taala bagi pada manusia lidah. Dengan lidah ni juga manusia dia boleh merasa dengan berbagai rasa. Ambil ni makan mama, kerah natang ni. Ambil buah ni, ni pahit, ni kelat, ni masin, ni tawar, ni macam-macam. Dengan lidah yang satu, manusia boleh pilih, manusia boleh beza, manusia reti dan boleh pilih. Begitu juga dengan dua bibir. Dengan dua bibir ni manusia boleh bercakap yang elok, nasihat orang dan sebagainya, ataupun bercakap yang tak elok, yang buruk-buruk, yang dilarang, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala sebut apa? Wa hadainahun najdain. Dan kami bentangkan di hadapan mereka dua jalan. Jalan apa? Jalan kebaikan dan juga jalan keburukan. Sekarang tafadhal pilih. Yang mana manusia nak pilih? Manusia nak ambil jalan yang baik ataupun manusia nak ambil jalan yang tak baik, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala juga sebut, inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami bentangkan di hadapan manusia tu jalan. Kami bagi manusia ni, dia tengok jalan kehidupan, sama ada dia pilih nak jadi hamba yang bersyukur. Imma syakira, sama ada dia ni pilih nak jadi hamba Allah yang syukur pada Allah Subhanahu wa taala, wa imma kafura, ataupun dia kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Ending dia semua mati. Yang baik mati, yang tak baik pun mati. Kalau jadi JKK, nak pilih JKK baik ke JKK hak tak baik? Pilihlah. JKK baik mati, JKK hak jahat pun mati. Kalau jadi cikgu hak baik pun mati, cikgu hak jahat pun mati. Nak jadi tukang gaji, orang tukang gaji baik mati, tukang gaji jahat pun mati. Nak jadi polis baik mati, polis jahat pun mati. Nak jadi nelayan baik mati, nelayan tak baik, jahat pun mati. Nak jadi menteri hak baik mati, menteri hak tak baik pun mati belaka. Dan ceritanya ialah selepas mati. Ceritanya selepas mati. Mu atas dunia ni mu boleh pilih. Bila lepas mati nanti dah tak ada pilihan. Dah tak ada pilihan dah. Pilihan di atas dunia ini. Pilih nak buat baik ataupun pilih untuk buat jahat. Kalau tak mati seronok. Kalau buat baik mati. Tak buat baik, kalau jahat tak mati. Seronok. Betul tuan-tuan.
Betul, dia pakak jadi jahat belaka lah. Siapa paling jahat, paling debek, dialah yang berkuasa. Oh, seronok macam tu. Tapi tak. Mau baik ke, mau tak baik ke, mau soleh, mau toleh, mati belaka. Dan balasan dia ada selepas mati. Walaupun ada orang tak percaya, walaupun ada orang tak percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada orang tak percaya tentang azab dan seksa kubur, walaupun ada orang tak percaya tentang kehidupan selepas mati, dia masuk dalam tanah, maka dia akan tahulah. Dia masuk dalam tanah, maka dia akan tahu. Kerana apa? Nabi bagi tahu, bila kita dah menguruskan jenazah, dah kebumikan jenazah, maka Nabi suruh kita tunggu sekejap. Jangan balik terus. Nabi suruh tunggu sekejap. Kerana apa? Yang baru dikebumikan itu sebenarnya disoal oleh malaikat. Ini cerita yang Nabi cerita. Bukan cerita Ultraman. Cerita Ultraman memanglah khurafat je banyak. Ni cerita hak Nabi cerita. Nabi cerita ni bukan cerita main-main. Bukan cerita yang reka-reka, tuan-tuan. Jadi beringatlah. Ingatlah ingatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kederhakaan makhluk tidaklah mengurangi kekuasaan Allah, sebab dia maha kuat, sebagaimana Allah menyayangi hamba-Nya yang taat dan beriman kepadanya. Makhluk kalaupun dia derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala, sikit pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah maha kuat, maha agung. Sebagaimana Allah sayang kepada hamba-hambanya yang taat dan beriman kepadanya, Allah Ta'ala juga maha pengasih, maha penyayang dan sayang Allah kepada hamba-hambanya. Apatah lagi kalau hamba-hambanya itu bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik muslimin dan muslimat sekalian, jadi marilah kita sama-sama tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tunduk bagaimana? Terima perintah Allah, ikut syariat Allah. Sebab Islam, Quran, Tanzilal Azizur Rahim, diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini kita menghadapi musim kemarau yang agak panjang. Air-air sungai parasnya dikatakan banyak sungai-sungai berada pada paras kritikal. Tanah-tanah berlopak-lopak, merekah dan juga kering. Nabi sebut bila Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala akan mendatangkan azab. Kalau umat dulu Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala bagi direct terus. Tetapi umat akhir zaman ada ihsan daripada Allah. Allah Ta'ala tak timpakan serta-merta kepada kita. Sebaliknya kita kena banyak-banyak muhasabah. Mungkin disebabkan dosa-dosa yang dilakukan. Akhir zaman, bila manusia banyak buat jahat, Allah Ta'ala tidak akan turunkan hujan. Hujan yang turun, dia tidak akan mencukupi bagi penduduk bumi. Yang ni Nabi sebut. Kita pun doa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan hujan. Dan dalam Islam pun ada syariat mengajar kepada kita tentang solat istisqa. Istisqa ini ialah minta turun hujan, mohon pada Allah Ta'ala. Antaranya bukan kita-kita je kena minta hujan turun. Dia bermula daripada pemimpin atas sampai bawah. Buka kitab fiqh, buka fiqh manhaji, menyebut bahawa imam ataupun pemimpin hendaklah meminta orang ramai, termasuk juga dia juga. Sebab apa? Mungkin dosa itu, mungkin silap itu dilakukan orang di atas. Mungkin silap tu, dosa tu dilakukan oleh orang di atas. Tapi bila sekelompok buat dosa, semua sekali kena. Orang atas buat dosa, orang bawah disuruh buat semayang minta hujan. Bukan saya marah, memang betul lah tu. Tapi yang sebenarnya, yang Allah perintah, yang syariat suruh, daripada atas sampai bawah sama-sama minta. Kemudian sebelum daripada tu dikatakan apa? Dikatakan masing-masing hendaklah bertaubat sungguh-sungguh pada Allah dengan taubat nasuha. Mana-mana orang yang berkemampuan, banyakkan sedekah kepada fakir miskin,
mungkin disebabkan hak-hak fakir miskin ini tidak ditunaikan di kalangan kita, menyebabkan Allah Ta'ala tak turunkan hujan. Kemudian damaikan persengketaan-persengketaan yang berlaku, kemudian tinggalkan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Kemudian ulama juga sebut sekurang-kurangnya dan paling bagus hendaklah sama-sama berpuasa 4 hari berturut-turut, dan pada hari yang keempat itulah keluar beramai-ramai untuk menunaikan solat minta hujan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas sembahyang, kemudian ada khutbah. Dalam khutbah yang pertama itu, maka hendaklah 9 kali istighfar pada Allah Ta'ala. Kalau kita sembahyang raya, kita akan takbir memuji Allah Ta'ala, bertakbir 9 kali pada khutbah yang pertama. Kemudian pada khutbah yang kedua 7 kali takbir. Tapi dalam khutbah minta hujan 9 kali istighfar pada khutbah pertama dan 7 kali istighfar pada khutbah yang kedua. Ni di antara apa yang syariat ajar kepada kita. Mungkin sebab dosa-dosa ini menyebabkan hujan tak turun. Bila kita bertaubat, Allah sangat gembira dengan taubat hamba-Nya. Sebagaimana yang Nabi sebut, Imam An-Nawawi sebut dalam kitabnya, dalam Riyadhus Salihin ada menyebut. Dalam Riyadhus Salihin, tuan-tuan buka dalam bab taubat, Nabi menceritakan bahawa Allah Ta'ala sangat gembira kepada hamba-Nya yang bertaubat. Lebih lagi gembira itu kalau nak dibandingkan dengan cerita satu orang badui yang naik untanya di tengah padang pasir, berjalan dalam keadaan panas terik. Dia berhenti berehat, bersandar di sebatang pokok, kemudian dia terlelap. Bila dia celek mata, dia dapati unta dia tak ada, dan dia dapati tunggangannya tak ada, dan kemudian di atas tunggangannya itulah bekalan makan, minum dan sebagainya. Bila celek-celek, duduk tengah padang pasir, tengok-tengok kenderaan dah tak ada, makanan dah tak ada, minuman dah tak ada, menyebabkan dia putus harapan. Dalam keadaan dia putus harapan, dia kata, macam manalah aku nak berjalan meredah padang pasir yang panjang ini dalam keadaan makanan tak ada, minuman tak ada. Kemudian dia lelapkan mata sekejap, kemudian dia celek mata, tengok-tengok binatang tunggangannya yang tadi tak ada, tiba-tiba ada cokoh depan dia. Ada dalam keadaan makanan dia, ada minuman dia ada. Oleh kerana dia tengok, ada rupanya, ingatkan dah tak ada, lari ke mana, rupa-rupanya ada. Menyebabkan dia ni gembira sangat-sangat, yang tadi dia dah putus harapan. Lalu dia pun dalam keadaan yang sangat gembira tu, sampai dia tersasul cakap, ya Allah, benarlah sesungguhnya Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Sampai tersasul cakap. Tersasul tu sebab seronok sangat. Dia tersasul cakap tu sebab terlalu seronok, yang tadi dah putus harapan. Tapi rupa-rupanya ada binatang tunggangan dia, makanan dia ada, minuman dia ada, seronok sangat. Sampai dia tersasul cakap, dia kata, ya Allah, benarlah Engkaulah hambaku, aku Tuhanmu. Sampai tersasul gitu. Sebab apa? Sebab seronok sangat dan gembira sangat. Kalau hamba Allah bertaubat, Allah lebih lagi gembira kalau nak dibandingkan dengan badui tersebut, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, jadi barangkali mungkin disebabkan kita rasakan kita tak berdosa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka menyebabkan kadang-kadang manusia jadi keras. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini memberi manfaat dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut Quran penuh dengan kebijaksanaan. Rasulullah adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, membawa ajaran Islam ala siratim mustaqim. Dan Quran itu Allah Ta'ala kata turun dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang baik datang dari Allah, yang lemah dari kekurangan diri saya sendiri, dan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.